Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini saya diberikan satu video berkaitan tentang satu pasangan yang sedang berkahwin di Masjidil Haram dalam keadaan memakai pakaian ihram. Jom kita tonton video berkenaan sama-sama. Okay, ini pasangan berkenaan. Saya tak pasti ada suara ataupun tak, tapi saya tak nak keluarkan suara lah. Kita bimbang nanti kalau keluarkan suara nanti jadi masalah kemudian pula. Kita tengok tu sedang melakukan perkahwinan. Okey, selesai perkahwinan dan laki dan perempuan itu isteri dia. Dan tengok laki tu dia memakai pakaian ihram. Memang jelas pakaian itu adalah pakaian ihram. Jadi semua urusan tu dilakukan di sini. Saya rasa yang kahwinkan tu pun orang Indonesia juga dan ini adalah pasangan daripada Indonesia. Okey, siap ambil gambar. Selesai lah tu maksudnya. Jadi background belakang dia tu orang sedang tawaf melakukan umrah. Sahabat-sahabat, kerajaan Arab Saudi memang dia benarkan apa saja aktiviti perkahwinan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bagi menggalakkan lebih ramai orang berkunjung di sana, ramai pengunjung, ramai pelancong dan ia dapat memberikan manfaat kepada orang yang datang. Demikian juga dapat memberikan manfaat kepada kerajaan Arab Saudi. Daripada sudut pendaftaran perkahwinan, saya yakin ia ada sedikit kerumitan kerana proses pendaftaran perkahwinan luar negara memerlukan sedikit isu surat menyurat apabila kita sandarkan isu ini kepada orang Malaysia yang berkahwin di sana. Pun begitu di dalam video yang kita tonton tadi memaparkan lelaki dan wanita yang berkahwin dalam keadaan sedang memakai pakaian ihram. Jadi ramai orang tanya saya, adakah sah perkahwinan berkenaan? Sahabat-sahabat, dalam isu ni ada dua kemungkinan yang boleh kita bahaskan. Yang pertama, pasangan berkenaan hanya memakai ihram tetapi daripada sudut umrah, mereka telah selesai mengerjakan ibadah umrah. Jika benar itulah hakikatnya, maka tak ada masalah. Perkahwinan itu sah kerana dilakukan selepas melakukan umrah dan tak ada isu dengan pakaian ihram mereka. Namun, jika keadaan mereka itu adalah keadaan yang kedua, maka ia perlu diperhalusi. Yang inilah keadaan yang perlu diberikan perhatian secara khusus. Sahabat-sahabat, perkahwinan yang dijalankan ketika sedang ihram sama ada dia yang menikah atau dia yang menikahkan atau dia yang menjadi wali nikah atau dia tak menikah. Dia cuma buat persetujuan untuk meminang. Ia adalah dianggap tidak sah menurut pendapat majoriti para ulama. Maksud majoriti di situ ialah pendapat ulama mazhab Maliki, pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat ulama mazhab Hanbali mengatakan bahawa ia adalah perkahwinan yang tidak sah. Manakala mazhab Hanafi, dia berpegang teguh dengan mazhab Ibn Abbas yang menyatakan perkahwinan itu sah. Oleh itu, video reaction kita pada hari ini akan bahaskan topik berkenaan. Mana tahu ada daripada kalangan anda mahu untuk berkahwin di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi pada waktu akan datang. Sahabat-sahabat, Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, la yankihul muhrim wala yunkahu wala yakhtab. Orang yang dalam keadaan ihram, dia tak boleh bernikah mahupun dia menikahkan ataupun dia meminang. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi, jika kita berpada dengan hadis ini sahaja, maka pendapat majoriti ulama yang kata bahawa ia adalah perkahwinan tidak sah apabila dalam keadaan ihram, maka pendapat itu sudah terlalu kuat dan tidak mampu dibantah. Pun begitu, ulama mazhab Hanafi tadi dia bukan saja-saja bagi pandangan, dia juga merujuk kepada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahawa anna Nabi SAW tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Nabi SAW dahulu pernah menikahi Maimunah ketika baginda Nabi SAW masih dalam keadaan ihram. Hadis ini juga hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bukan setakat Imam Bukhari saja sebut, Imam Muslim juga sebut benda yang sama. Sebab boleh rujuk kitab Sahih Bukhari yang ada di belakang saya ini dan buku ini sudah ada di dekat bahagian link di description. Bersempena bulan Ramadan kita bagi diskaun RM55 daripada harga RM655, RM600 saja anda perlu bayar untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari terjemahan di dalam bahasa Melayu Malaysia yang saya adalah salah seorang daripada tim terjemahan berkenaan. Sahabat-sahabat, kita berbalik kepada isu. Jadi, kelihatan kedua-dua hadis yang kita sebutkan tadi nampak macam bercanggah. Satu menyatakan larangan bernikah dan satu
satu lagi mengatakan bahawa Nabi SAW sendiri menikah ketika ihram. Namun, ulama hadis, dia tak diam macam tu sahaja. Mereka sentiasa mahu menjaga agama ini dengan baik, sehingga dicari, dikorek, digali hadis-hadis atau hujah yang lain yang lebih kuat. Akhirnya, mereka menemui hadis riwayat Abu Dawud yang merekodkan kata-kata Maimunah radhiyallahu anha sendiri. Beliau mengatakan bahawa tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu halalan bisarif. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengahwiniku dan kami dalam keadaan halal. Maksudnya tidak berihram, dan perkahwinan itu dilangsungkan di sarif. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Demikian juga bukan satu hadis tu, ada banyak hadis yang lain, tetapi isu ini boleh dianggap selesai apabila datang hadis daripada Abu Rafi', iaitu pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah halalan wa bana biha halalan wa kuntur rasula bainahuma. Rasul SAW nikah dengan Maimunah dalam keadaan halal, maksudnya dalam keadaan tidak berihram. Menggauli Maimunah juga dalam keadaan tidak berihram, dan aku adalah utusan antara kedua-duanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi, pendapat yang lebih kuat setelah kita meneliti pendapat para ulama dan juga hujah mereka serta dalil-dalil mereka, maka kita dapati bahawa Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah, isteri baginda, dalam keadaan tidak berihram, dan itu menjadikan larangan berkahwin ketika ihram itu kekal haram tanpa ada sebarang keraguan lagi. Tapi ramai orang mungkin dengar isu macam ni, mereka akan mula bertanya, bagaimana pula dengan hadis Ibn Abbas tadi? Bukankah hadis Ibn Abbas tadi juga adalah hadis sahih, bahkan ada dalam kitab Sahih Muslim? Ya, hadis itu adalah hadis yang sahih, tetapi ia hanyalah sahih daripada sudut periwayatan daripada Ibn Abbas. Maksudnya ialah memang Ibn Abbas sebut tentang pandangan tu, memang itu adalah pandangan beliau. Tetapi hakikatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah keliru terhadap peristiwa perkahwinan Nabi pada waktu itu. Dia tak bohong, tetapi dia keliru. Apatah lagi, Ibn Abbas dia tak menghadiri secara langsung majlis perkahwinan berkenaan. Beliau hanya mendengar orang lain bercerita. Apatah lagi waktu tu Ibn Abbas baru berumur sekitar 10 tahun. Dia tak baligh lagi pun, dan dia sendiri pun dia tak sertai umrah berkenaan yang dianggap, yang disebut sebagai umrah qada, yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi pandangan Ibn Abbas dalam bab ini bermasalah, manakala pandangan sahabat-sahabat lain adalah lebih kuat. Demikianlah sahabat-sahabat, kita belajar satu perkara yang penting pada hari ini selain daripada isu perkahwinan ketika melakukan ihram, iaitu sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in tidak berbohong, tetapi disebabkan mereka juga manusia, maka terdapat kemungkinan mereka juga tersilap di dalam beberapa isu. Pun begitu, agama ini akan sentiasa terjaga kerana Allah lah yang menjaganya, sehingga kesilapan-kesilapan sahabat Nabi itu dapat ditampung dengan jalan-jalan hidayah yang dinampakkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sahabat-sahabat, nasihat saya juga untuk kita semua yang mungkin nanti nak buat umrah dan dia nak kahwin dekat sana. Apatah lagi geng-geng selebriti-selebriti ni mentang-mentang dah dibenarkan oleh Arab Saudi untuk buat perkahwinan di Mekah dan juga Madinah, nanti akan berbondong-bondong lah orang untuk berkahwin di sana. Saya nak nasihatkan, apabila nak kahwin dekat Mekah, pastikan anda dah buat umrah, kemudian barulah anda berkahwin. Sabar sat saja, jangan gelojoh lagi, jangan tak habis umrah lagi awak dah buat perkahwinan. Relax dulu, insya-Allah ia akan bermanfaat untuk kehidupan anda di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya berharap video hari ini bermanfaat. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Saya ajak sekali lagi untuk anda dapatkan buku Sahih Al-Bukhari, buku yang bagus yang menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW daripada hadis-hadis yang sahih, dan ia dianggap sebagai buku paling sahih selepas Al-Quran. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.